Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Sebelum kita mulakan pelajaran, jom selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah beri rahmat atas Nabi Muhammad serta keluarganya. Anak-anak, pada pelajaran minggu lalu telah pun Ustazah terangkan berkaitan tajuk peristiwa penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Rentetan daripada peristiwa tersebut akan Ustazah huraikan pada pelajaran kita kali ini. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dengan dua cara. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Akronimnya ialah SLAT, mewakili perkataan sulit. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Akronimnya ialah TEBRAU, mewakili perkataan terbuka. SLAT, TEBRAU, dakwah secara sulit, dakwah secara terbuka. Pada peringkat permulaan, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, hendaklah engkau agungkan Tuhanmu, hendaklah engkau bersihkan pakaianmu, segala perbuatan dosa hendaklah engkau jauhi dan janganlah memberi kerana hendak beroleh lebih banyak. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda secara rahsia. Ingat anak-anak, kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Antara orang-orang pertama yang memeluk Islam melalui Nabi Muhammad SAW di kalangan wanita ialah isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, di kalangan lelaki merupakan sahabat Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manakala di kalangan hamba pula ialah Zaid bin Harithah. Dan yang terakhir merupakan sepupu baginda ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Akronim bagi orang pertama yang memeluk Islam melalui Rasulullah SAW ialah kau untuk Khadijah, abang untuk Abu Bakar, aku untuk Ali dan Zaid untuk Zaid. Kau, abang, aku Zaid. Baginda menyeru mereka supaya beribadah kepada Allah, bersikap lemah lembut, bersatu padu dan memberhentikan peperangan. Antara orang-orang yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam dan yang terakhir ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Akronim bagi orang yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Ustazah. U untuk Uthman bin Affan, S untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, T untuk Talha bin Ubaidillah, A untuk Abdul Rahman bin Auf, Z untuk Zubair bin Al-Awwam dan yang terakhir A untuk Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ustazah. Ingat anak-anak? Selain itu, anak-anak juga wajib ketahui bahawa pusat pengajian dan penyebaran agama Islam diadakan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitu Darul Arqam, yang bermaksud rumah Al-Arqam. Beliau merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam. Kalau anak-anak semua nak tahu di antara sebab mengapa Rasulullah SAW menjalankan kegiatan dakwah dan beribadah secara sembunyi, kerana ajaran Islam sangat bertentangan dengan amalan masyarakat Arab pada ketika itu. Selain itu juga supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy,
Pengikut baginda diperintahkan untuk merahsiakan keimanan mereka bagi mengelakkan penentangan terbuka daripada kaum Quraisy. Dakwah secara rahsia ini berlaku selama 3 tahun. Baginda berjaya mendapatkan pengikutnya daripada kalangan orang yang dipercayai. Anak-anak, pengorbanan Nabi Muhammad SAW terhadap agama ini terlalu besar. Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah pelajaran kita kali ini. Sekian daripada Ustazah. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua.